Okey, selamat sejahtera. Kita bertemu kembali dalam Geografi tingkatan 4. Okey, kalau kamu tengok topik minggu lepas, cikgu ajar tentang kemahiran geografi. Tapi memandangkan ramai murid yang tak dapat nak catch up, tak faham sebab kita tak belajar secara bersemuka, cikgu akan sambung subtopik kita dengan geografi fizikal. Okey, kita akan tengok dalam subtopik geografi fizikal ada yang pertama ialah pergerakan plak tektonik. Yang kedua ialah pembentukan dan kepentingan batuan. Yang ketiga ialah proses dan kesan luluh hawa. Yang keempat ialah proses dan kesan gerakan jisim. Yang kelima ialah pembentukan dan kelestarian sungai. Dan yang keenam ialah tindakan ombak di pinggir pantai. So hari ini kita akan tengok dulu pergerakan plak tektonik. Okey. Okey, untuk pergerakan plak tektonik, induksi babnya. Okey, bumi terbahagi kepada 3 lapisan iaitu kerak bumi, mantel dan teras bumi. Yang ni kamu dah belajar. Okey, setiap lapisan mempunyai ciri yang berbeza. Kesan pergerakan plak menghasilkan pelbagai bentuk muka bumi dan bencana alam. Okey, so kita ada pelbagai langkah perlu jalankan untuk mengurangkan risiko bencana alam tersebut. Apa yang akan anda pelajari dalam bab ini? Yang pertama, untuk hari ini kita akan menjelaskan kerak bumi, mantel, teras bumi dan struktur bumi. Yang kedua, kita akan menerangkan sempadan plak tektonik dunia. Dan seterusnya menghuraikan kesan pergerakan plak tektonik. Okey. Dan pada minggu-minggu berikut kita akan sambung dengan menganalisis kesan tsunami, gempa bumi dan letusan gunung berapi terhadap manusia dan juga alam sekitar. Dan akhir sekali kita akan menghuraikan langkah-langkah yang dilaksanakan bagi mengurangkan risiko bencana tsunami, gempa bumi dan letusan gunung berapi. Kita tengok. Okey, eksplorasi bab 5.1 struktur bumi. Yang kedua, sempadan plak tektonik dunia. Yang ketiga, kesan pergerakan plak tektonik. Yang keempat, kesan tsunami, gempa bumi dan letusan gunung berapi terhadap alam sekitar dan juga manusia. Dan akhir sekali langkah lah. Okey, sekarang kita nak tengok struktur bumi. Okey, kita tengok. Ini ialah keratan rentas. Okey, struktur bumi terbahagi kepada 3. Okey, 3 lapisan utama iaitu kerak bumi. Lapisan yang kat luar ni ialah kerak bumi. Kemudian, lapisan kedua ni ialah mantel. Dan lapisan ketiga ialah teras. Teras ini pula terbahagi kepada teras luar dan juga teras dalam. Okey, pertama sekali kita tengok kerak bumi. Okey, kerak bumi ialah lapisan paling luar. Di sinilah kamu berdiri, di sinilah kamu tanam pokok. Okey, di sinilah kamu bina rumah. Okey. Ciri-ciri dia, kerak bumi ialah lapisan luar bumi yang bersifat pejal dan keras. Okey, kerak bumi terbahagi kepada 2 iaitu sial dan sima. Ketebalan kerak bumi adalah antara 5 hingga 65 km. Okey, lapisan sial. Bunyi macam tak elok kan? Tapi sebenarnya sial ini ialah gabungan silika dan juga aluminium. Dia ambil Si dan juga Al. Okey, silika dan aluminium, maka short formnya sial. Okey, batuan utama di lapisan sial ialah granite. Granite ni batu macam yang kamu tengok sebelum buat tar jalan, letak batu warna grey tu. Okey, terletak di atas sima. Okey, kamu boleh tengok gambar rajah atas ni. Sial di atas sima. Okey. Kemudian, ketebalan antara 30 hingga 50 km. Ketebalan sial ni. Okey, maksudnya ini lapisan sial. Okey, sial ni ketebalan dia
30 hingga 50 km. Okey. Kemudian ketumpatan, yang ni kamu belajar dalam saya, ketumpatan dia untuk menampung ialah 2.65 gram per centimeter cube dan hingga 2.7 gram centimeter cube. Okey. Untuk lapisan sima pula, okey, dia ambil short form daripada silika dan juga magnesium. Okey, so kandungan mineral utama dalam sima ialah silika dan juga magnesium. Batuan utamanya ialah basalt, warna dia lebih gelap. Cirinya dia masih keras lagi. Batuan ini juga sejenis batuan yang keras, cuma warna dia sedikit gelap. Okey, terletak di bawah lapisan sial. So kamu boleh tengok sima bawah lapisan sial. Okey, ketebalannya ialah antara 5 hingga 10 km. Okey. Manakala ketumpatan dia mesti lebih berat daripada sial sebab dia berada di bawah kan. So 2.8 gram per centimeter cube hingga 3.1 centimeter cube. Okey. So ini yang pertama, kita kenal pasti ciri bumi yang pertama, kerak bumi. Sekarang kita akan tengok yang kedua, iaitu lapisan mantel. Okey. So, kita tengok dulu. Lapisan mantel terletak di bawah lapisan kerak bumi. Maksudnya kerak bumi di sini. Okey, dia letak di bawah dia. Okey, di lapisan ini terdapat lapisan asthenosfera yang mengalami arus perolakan dan boleh menyebabkan kejadian gempa bumi dan letusan gunung berapi. Ini ialah lapisan asthenosfera. Okey, dekat lapisan ni lah dia boleh jadi dia kata arus perolakan. Arus perolakan ni secara simple kamu nak tahu dia macam mana, dia seperti ombak yang sentiasa bergerak. Okey. Kemudian lapisan ini juga dia boleh menyebabkan berlakunya letusan gunung berapi dan gempa bumi lah. Okey. Lapisan ini terdiri daripada batu batan yang mempunyai ketumpatan berbeza. Okey. Ketumpatannya antara 3.0 gram centimeter cube hingga 3.37 gram per centimeter cube. Ketebalannya ialah 2,900 km. Maksudnya, dia lebih tebal berbanding kerak bumi tadi. Kerak bumi tadi ketebalannya 5 hingga 65 km kan. So, yang ni lebih tebal lah, 2,900 km. Kemudian, ketumpatannya pun lebih berat lah berbanding sima tadi sebab dia lagi bawah kan. Suhu lapisan mantel adalah antara 800 hingga 1,600 darjah Celsius. Maksudnya sangat panas. Okey, lapisan mantel dipisahkan dari kerak bumi oleh lapisan ketakselanjaran Mohorovičić. Okey. Mana cikgu nak warna merah? Okey. Ini ialah garisan ketakselanjaran Mohorovičić. So dia dipisahkan oleh lapisan tu lah. Okey. Ini pasal mantel. Okey. Seterusnya kita nak tengok yang ketiga, iaitu teras bumi. Ini semua ialah teras bumi. Okey. Teras bumi dikenali sebagai barisfera. Lapisan teras bumi berada di bawah lapisan mantel. Okey, ni bawah lapisan mantel. Okey, ketebalannya ialah 3,480 km. Dia lagi tebal daripada mantel. Okey, kaya dengan logam nikel dan besi. Kandungan mineralnya ialah nikel dan besi. Suhunya antara 3,000 hingga 5,000 darjah Celsius.
Okey, teras bumi dipisahkan dari mantel oleh lapisan ketak selanjaran Gutenberg. Okey, ini ialah lapisan ketak selanjaran Gutenberg. Okey. Teras bumi terbahagi kepada dua bahagian, iaitu teras luar dan teras dalam. Yang kuning ni ialah teras luar, yang merah ni ialah teras dalam. Okay, kita tengok apa perbezaan. Okey, batuan teras luar dalam bentuk cecair, maksudnya kat sini batu dia macam air lah. Sebab dia kata cecair. Okey, kemudian ketebalan dia ialah 2250 km. Ketumpatan dia 10 gram per centimeter cube hingga 12.3 gram centimeter cube. Lagi berat daripada mantel lah. Okey, kemudian suhu dia mencapai 3000 darjah Celsius. Manakala teras dalam terdiri pada batuan pepejal. Yang ni batuan dia pejal. Maksudnya keras lah. Okey, ketebalannya ialah 1230 km. Ketumpatan 13.3 gram per centimeter cube hingga 13.6 gram centimeter cube. Okey, kemudian suhu dia mencapai 5000 darjah Celsius. Secara tak langsung kamu faham batu dekat lapisan lapisan teras dalam ni, batu dia lagi keras dan tahan panas. Sebab walaupun dia 5000 darjah Celsius, batu tu tetap dalam bentuk pejal. Okey. So kita dah habis satu, iaitu struktur bumi, kerak bumi, mantel dan juga teras bumi yang terbahagi pada teras luar dan teras dalam. Okey, cikgu nak kamu buat latihan ni. Buat dalam buku latihan panjang yang warna biru ya. Okey, so selesai satu yang tu, kita sambung sedikit sempadan plak tektonik dunia sebab kita ada 3 waktu hari ni. Okey, plak tektonik ialah kepingan kerak bumi yang bergerak antara satu sama lain membentuk sempadan. Pergerakan plak berlaku akibat arus perolakan magma di dalam lapisan mantel yang menghasilkan proses pertembungan dan pencampahan plak. Sempadan plak tektonik boleh dikesan di kawasan yang mengalami gempa bumi dan aktiviti gunung berapi. Okey, kita tengok peta ni. Okey. So, kita tengok kalau dengan tanda titik merah ini ialah zon gelinciran. Okey, ini. Okey, zon gelinciran. Yang warna oranye pula sempadan plak yang telah musnah. Okey, yang warna biru ialah sempadan plak membina. Seterusnya, kawasan yang warna biru. Okey, dia ialah kawasan gempa bumi. Ya, kawasan gempa bumi. Yang warna hijau ialah sempadan yang tidak nyata. Kemudian, arrow tu ialah arah pergerakan plak. Warna merah ialah lingkaran api Pasifik. Maksudnya, kawasan yang ada titik-titik merah itu boleh berlakunya gunung berapi. Okey. Sekarang kita nak tengok. Kerak bumi terdiri daripada plak benua dan juga plak lautan. Pergerakan plak berlaku akibat pergerakan arus perolakan yang terdapat di dalam lapisan mantel. Perolakan ini menyebabkan berlakunya pergerakan plak benua dan plak lautan. Okey, plak benua kita ada plak Amerika Utara. Okey, yang ni plak Amerika Utara. Boleh tengok kat atas ni. Okey, plak Amerika Utara. Plak Amerika Selatan. Kemudian plak Eurasia, Eropah dan Asia. Kemudian plak Indo-Australia.
Okey, dan juga kita ada plak lautan iaitu plak Pasifik dan juga plak Antartika. Okey, plak Pasifik dan plak Antartika. Okey, plak benua merupakan plak yang membentuk benua. Plak lautan ialah plak yang membentuk lautan. Pergerakan plak adalah sekitar 10 hingga 40 mm setahun. Maksudnya, plak-plak ini semua boleh bergerak dengan ukuran 10 hingga 40 mm. Okey. Kita tengok. Apa kesan pergerakan plak tektonik? Okey. Yang pertama, bila berlakunya pergerakan antara plak lautan dengan plak lautan. Okey. Yang pertama, dia akan menghasilkan bentuk muka bumi, jurang lautan, arka pulau. Okey, contohnya ialah jurang Peru Chile, Kepulauan Jepun dan Kepulauan Hawaii. Kemudian, bila plak lautan ini bergerak dengan plak benua, dia akan menghasilkan pertembungan dikata kat sini pertembungan sebab macam mana cikgu terang. Okey, pertembungan ialah yang ni plak lautan. Kita ambil contoh yang ni ya. Yang satu lagi pun plak lautan. Dia berlanggar. Okey, bila dia berlanggar, dia akan menghasilkan ni lah. Okey, yang kedua ialah plak lautan berlanggar dengan plak benua, iaitu jurang lautan, banjaran gunung lipat. Seterusnya, contoh kawasannya ialah jurang Mariana di Filipina dan banjaran Andes di Amerika Selatan. Seterusnya, plak benua, dia bertembung dengan plak benua menghasilkan banjaran gunung lipat. Contohnya ialah banjaran Himalaya. Seterusnya, percampahan plak. Okey, plak lautan dengan plak lautan, dia akan bergerak macam ni. Maksudnya dia menjauhkan diri antara satu sama lain lah. Okey, bentuk muka bumi ialah permatang tengah lautan. Contohnya permatang tengah lautan iaitu di Atlantik. Kemudian plak benua dengan plak benua. Okey, bentuk muka bumi kita ada lurah gelinciran Gunung Bongka. Contohnya ialah lurah gelinciran Afrika Timur. Kemudian Gunung Black Forest di Jerman. Okay, ini kesan dia lah. Okey, ini ialah kesan pergerakan plak di negara yang berada di kawasan lingkaran api Pasifik telah menyebabkan wujud fenomena seperti yang pertama, tsunami, yang kedua, gempa bumi, yang ketiga, letusan gunung berapi. So, ini ialah gambar tsunami yang berlaku di Tohoku, Jepun pada tahun 2011. Gempa bumi yang berlaku di dasar lautan berisiko tinggi menghasilkan gegaran dan ombak besar tsunami membanjiri pesisir pantai. Contohnya kejadian tsunami di Aceh, Indonesia pada tahun 2004 dan Tohoku, Jepun pada 2011 telah menyebabkan kemusnahan harta benda. Ini kesan dia atau impak. Okey, dan mengorbankan nyawa ramai penduduk di kawasan tersebut. Okey. Yang kedua ialah gempa bumi yang ni berlaku di Palu, Sulawesi, Indonesia pada tahun 2018. Gempa bumi boleh berlaku di daratan dan juga di dasar lautan. Gempa bumi di daratan berlaku di Ranau, Sabah pada Jun 2018 dan Greece pada Oktober 2018. Gempa bumi di lautan seperti Palu, Sulawesi, Indonesia pada September 2018. Okey. Letusan gunung berapi. Seterusnya ialah letusan gunung berapi. Okey, letusan gunung berapi terjadi apabila arus perolakan berlaku dalam mantel dan memaksa magma keluar ke permukaan bumi melalui rekahan kerak bumi semasa pergerakan plak. Okey,
Maksudnya kalau ini ialah gunung berapi, cikgu lukis tempat kosong lah. Okey. Ini ialah gunung berapi. Okey. Okey, magma pula dia ada di bawah ni. Okey. Bila ada rekahan, crack, dia akan memaksa magma ni naik mencari kawasan rekahan dan keluar menjadi lava. Bila dia kat luar, bila dia kat luar, kita panggil dia lava. Bila kat dalam, kita panggil dia magma. Okey. Magma yang keluar ke permukaan bumi akan membentuk lava, iaitu lava asid dan lava base. Dia ada dua jenis lah. Lava ni sama ada dia akan jadi lava base atau lava asid. Okey, lava asid lebih pekat, mengalir perlahan, cepat membeku dan membentuk cerun curam. Okey, kalau lava asid, cikgu tulis mana? Okey, lava asid bentuk gunung berapinya ialah curam. Okey. Kemudian lava base bersifat cair, lambat membeku, mengalir jauh dan membentuk cerun landai. Okey. Untuk lava base dia landai. Okey, contoh letusan gunung berapi Kilau di Hawaii dan letusan gunung berapi Fuego di Guatemala pada November 2018. Okey. Cikgu akan berhenti setakat ini dulu sebab cikgu takut terlalu banyak input kamu tak faham. So kalau ada soalan boleh tanya dan siapkan satu soalan latihan tu ya. Okey, dan minggu depan kita akan masuk kesan lah. Okey, sekian. Terima kasih.